Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara Zainal selaku pengacara majlis. Yang saya hormati barisan ahli-ahli jawatan kuasa Surau Mustaqim, tuan-tuan imam, sahabat saya Ustaz Zuhair, kumpulan Al-Maulid, muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pagi ini akan membicarakan tentang tajuk aku terima nikahnya. Ada sahabat saya tanya tadi, Ustaz ada orang kahwin ke dalam surau? Aku terima nikahnya. Wallahu a'lam. Ya. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut saja aku terima nikahnya ini satu perasaan orang pengantin baru, orang yang nak mendirikan rumah tangga semacam jadi dia. Sebab itu kebanyakan orang perempuan bila selesai aja menikah dia pun menangis. Tak tahu sebab apa dia menangis, hanya dia saja yang tahu. Ya, bila dia tengok suami dia genggam tangan naib qadi, kemudian naib qadi geleng belah kanan, okey, angguk. Naib qadi tanya belah kiri, okey, saksi belah kiri pun angguk, maka naib qadi berkata sah. Terus baca doa. Bila baca doa tu saja, perempuan tadi, pengantin perempuan pun terus menangis. Tak menangis suka ke, sayu ke, menangis gatal ke, itu tak tahu. Tadi mana satu jenis menangisnya hanya dia saja yang tahu. Ada yang menangis sebab hari ini dah dia berpisah tanggungjawab daripada tanggungjawab ibu bapaknya, telah berpisah kepada tanggungjawab kepada seorang isteri, kepada suaminya. Ada yang dia menangis disebabkan hari ini segala cita-citanya telah pun tercapai, sebab ingin hidup dengan orang yang dia sayang. Ya, bercintanya bertahun-tahun. Ya, tiap-tiap hari tukar baju, naik kereta api, kemudian turun bukit, turun gunung. Maklumlah bercinta dengan orang Hindustan. Jadi macam-macam lah pakaian kena tukar dalam satu lagu tu 5-6 line bertukarnya. Banyak halangannya. Ya, hero tak suka, dushman tak suka, macam-macam lah yang tak suka. Tiba-tiba hari ini jadi sungguh-sungguh perkahwinan itu. Maka ada yang menangis kerana apa? Bermulanya era baru dalam kehidupan dia. Dia kata hari ini adalah kehidupan baru bagi saya sebab saya mendirikan rumah tangga. Padahal kali ke-6 dah dia menikah tu. Era baru apa? Dia kira era lama dah tu. Tapi setiap kali dia menikah dia rasa lain. Inilah dia tuan-tuan yang dikatakan keistimewaan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ialah dia jadikan kita ini berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Di antara keajaiban, di antara keistimewaan, di antara kehebatan, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia jadikan kita ni berpasang-pasangan. Ada pasang kita. Dan pasangan kita tu kita tak pernah sangka yang dia tu pasangan kita. Kita lahir ke dunia dulu mana kita tahu itu isteri kita. Kita tak pernah sangka itu isteri. Ya, padahal pergi sekolah naik basikal berselisih aja. Ya, pergi kerja naik lift turun lift sekali aja. Tiba-tiba boleh duduk live sekali pula dah. Ya, kehidupan manusia itu berbeza. Kadang-kadang yang menjadi pasangan hidup kita adalah orang yang paling kita benci. Kita paling benci dekat dia, geram ustaz, suka mengorak kita. Sekarang dah 9 anak lah dengan orang geram tu. Padahal dia tu lah yang paling kita tak suka. Sebab tu akak-akak janganlah duk benci sangat dekat orang. Ya, kadang-kadang yang itulah yang kita duk hambat ke dia, yang kita duk kejar dekat dia. Kadang-kadang yang kita jadi suami kita, yang jadi isteri kita ni ialah orang yang jauh, yang tak pernah kita duga. Kita asalnya orang Gombak.
Tak pernah langsung pergi ke Afrika. Tiba-tiba Allah ketemukan kita dengan orang Nigeria. Subhanallah, masya-Allah. Ini dikata sebagai jodoh. Ada yang buat kenuri habis-habisan beratus-ratus ribu habis kenuri. Pinjam alung, angah, ceti semua dia pinjam, tapi hanya bertahan setahun sahaja. Kemudian bercerai. Ada orang yang ingat inilah kekasih aku awal dan akhir, suami aku awal dan akhir. Rupa-rupanya berkahwin cerai selepas itu. Banyak suaminya. Tah yang mana akhir dia pun tak tahu. Jadi tuan-tuan, inilah dia tanda-tanda kekuasaan Allah. Daripada orang yang kita tak kenal, daripada orang yang kita tak tahu, daripada orang yang kita tak pernah cakap, tak pernah jumpa, tiba-tiba menjadi rakan kongsi hidup. Boleh tidur sekatil. Boleh tidur sekatil. Pelik tak pelik tuan-tuan? Bukannya kenal pun, tapi boleh tidur sekatil. Kadang-kadang suami tidur atas bantal, isteri tidur atas lengan suami. Bantal isteri ialah lengan. Kalau ada lengan, kalau tak ada lengan tak ada. Nah, ada juga yang tak ada lengan. Semalam saya jumpa tak ada lengan tuan-tuan, kudung tangan ni, tapi tetap isteri nak pada dia. Subhanallah. Jadi ada orang yang langsung kita tak kenal, tapi boleh kongsi suka dan duka dengan dia. Ada orang yang kita tak pernah menyembang, tak pernah berbual, perkahwinan kita diuruskan oleh mak bapak kita, tetapi sekarang ini kita hidup bahagia dengan dia. Tuan-tuan, inilah dia istimewanya satu perkataan yang disebut sebagai aku terima nikahnya. Inilah dia. Dengan sebab kita sebut aku terima nikahnya ini, maka jadi halal benda yang haram. Jadi halal benda yang haram. Kalau dulu senyum, kadang-kadang jadi halal, kadang-kadang jadi makruh, kadang-kadang jadi haram. Sekarang kita senyum pada isteri kita, senyum pada suami kita, jadi sedekah. Nabi kata tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Kamu senyum kepada wajah saudara kamu, kamu dapat pahala sedekah. Manis muka kepada saudara kamu, kamu dapat pahala sedekah. Masya Allah. Abang-abang hari ni senyum ke belum pada isteri? Belum. Sebab tak ada isteri ustaz. Pergi cepat. Nah, takut kiamat tak sempat, pergi kahwin cepat. Depa kata nak kiamat 2012, tahun ni lah tuan. Baik pergi nikah cepat. Ada kiamat 2012, Nabi pun tak tahu, kita boleh kata 2012. Tuan-tuan, senyum. Senyumlah, bukannya susah, tak perlu kata apa-apa. Adakah senyum tu jadi susah? Senyum tak susah. Yang mana ada isteri bangun pagi subuh tadi senyum. Kalau boleh duduk atas muka isteri ni, PA senyum. Terkejut PA tu, ya Allah. Dah lah misal tebal. Senyum itu merupakan satu sedekah. Kita masuk dalam surau ni, kita senyum. Tuan-tuan ni duduk himpit macam ni, dah senyum ke belum dengan orang sebelah? Duduk di sini daripada pukul 8.45 sampai sekarang pukul 10 suku tak senyum. Subhanallah. Masam lagi ada. Dikali sebelah, beruk ni pula dah. Panggil beruk ni tuan. Dia panggil member sebelah dia beruk. Subhanallah. Cuba kita senyum. Senyum itu merupakan satu sedekah. Cuma yang saya selalu pesan, kalau tuan-tuan nak senyum, pastikan ada orang. Ya? Jangan duk senyum seorang-seorang tu tandanya tak apa, nak cerdik tuan-tuan. Ada wayar dia putih dan mana alam. Tuan-tuan, ni yang Allah Ta'ala dia bagi kepada kita. Bila kita genggam saja naik qadi punya tangan, kita genggam saja tangan mertua ayah kita, selesai saja sah. Benda yang halal, benda yang haram menjadi halal. Haram dulu kita tak boleh mengorak dia, sekarang mengoraklah tiap-tiap hari dapat pahala. Kenapa kita tak mengorak isteri kita tiap-tiap hari? Kenapa tak mengorak suami setiap hari? Masa belum dapat mengorak lah, hello miss, yen depa ringgit. Selagi tak dapat, selagi tu SMS setiap hari. Selagi tak dapat, selagi itulah tackle setiap hari. Buat sembahyang hajat, minta supaya dia terima pinangan. Tak cukup buat sembahyang hajat, jumpa dengan bomo orang asli di Gombak. Jalan nak pergi Pahang, nak buat minyak senyonyong, nak bagi isteri ni minat kat dia, perempuan ni minat kat dia. Tetapi kenapa selepas kahwin kita tak mengorak? Mengoraklah. Tuan-tuan, sekarang ada 2 handphone. Saya tengok handphone Zainal 2. Tahu dia mengorak siapa tak tahu? 2 handphone dah. Kenapa kita tak mengorak isteri kita? Yang kat mana? Mengorak dia. Assalamualaikum. Yang buat apa?
yang dalam surah ni dengan ceramah Ustaz Kazim. Seronok tak? Boring gila. Jadi kita tak pernah buat, kita tak nak ngorat. Bukan kata tak nak ngorat, puji pun tidak. Berapa ramai suami yang balik ke rumah dah potong rambut cantik-cantik, dah trim dekat kedai gunting rambut. Berapa banyak isteri cakap, ya Allah, segaknya abang. Berapa ramai yang cakap macam tu? Kenapa tak cakap segaknya abang? Masalahnya ustaz, tak segak sungguh. Saya nak cakap macam mana ustaz? Tak segak sungguh, ustaz tahu tak? Pujilah, puji potongan rambutnya. Walaupun dia tidak segak, tapi kita puji potongan rambutnya. Cantik rambut abang. Macam orang muda, macam ni lah yang suka. Kan cuba puji, itu namanya ngorat suami. Abang-abang berapa banyak yang mengorat isteri? Cantiknya ya. Macam umur 20 dulu. Abang ni kata lah. Kadang ada tu, adalah benda nak minta kat kita tu. Cuba kita selalu macam itu, selalu macam itu. Masalah kita dia, bila kita dah kahwin, segala saat romantik, segala saat yang romantis, segala puji, segala mengorat, segala godaan telah hilang. Isteri dengan anaknya, sibuk dengan anaknya, anak baru lahir. Ya, ada juga yang sibuk dukung, sibuk sayang, sibuk nyusukan anak, tak peduli ke suami. Apa-apa dengan anak saja, dia sibuk sayang ke anak. Ada juga yang sibuk benci ke anak, dia sepak terajang anak dia, katok bobah anak dia. Jahatnya mak ni, eloklah masuk penjara tuan-tuan. Anak kecil macam itu pun nak dipukul-pukul, disepak terajang, apa hal? Saya bila tengok tu naik bulu roma, nasib baik TV tu orang punya. Saya tengok berita tu di Kedah, rumah pak mentua saya. Saya kata nasib baik TV ni pak mentua aku punya. Kalau aku, kan. Subhanallah, Masya Allah, geram tuan. Ada suami bila dah kahwin langsung tak peduli pada isteri dia. Sekarang aktivitinya ialah memancing. Mancing saja. Ada yang main helikopter. Saya pergi ke rumah satu orang tuan-tuan, helikopternya 4, kapal terbang 6. Yang mainan punya tu, yang terbang remote punya, bukan yang betul punya. Dia duk repair. Dia boleh repair helikopter mainan dia itu, tapi dia tak pernah repair hati isterinya yang susah. Ada orang yang memberikan masa yang terlalu banyak kepada benda lain, akhirnya dia terlupa satu benda yang sangat berharga dalam rumah tangga dia, iaitu permata hati kita, isteri kita ataupun suami kita. Yang kedua, bila selesai saja akad nikah, apa yang berlaku? Bermulalah berlaku tanggungjawab yang besar kepada kita. Dulu kalau RM1 kita kongsi makan seorang, RM1 seorang. Sekarang bila dah kahwin kena kongsi 2 orang. Kemudian dapat anak RM1 kena kongsi 3 orang. Maka bermulalah perkongsian hidup. Ini dia, selesai akad nikah, bermulalah tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab mendidik, tanggungjawab melatih, mendidik, mengasuh, mengajar, memberi nafkah telah bermula. Kalau dulu Allah tak soal kita kalau tak bagi nafkah kerana kita bujang. Sekarang Allah soal, kenapa kamu tidak bagi nafkah kepada isteri kamu? Dia start lah. Dia mulalah tuan-tuan, bermula tanggungjawab. Mula-mula je menikah ni seronok. Menikah ni seronok mula-mula je kan. Bila kenduri kahwin, orang ra'i kita bawa hadiah besar meja ni, tak seronok lagu mana. Kotak je besar meja, hadiahnya blender aja. Masya Allah, seronok gila kita masa itu. Pada hari pertama perkahwinan pun Allah uji dah, nak tengok sabar tak sabar. Akad nikah janji pukul 12, pukul Zuhur tak datang lagi. Yang naik qadinya Ustaz Zuhair. Serempan Ustaz Zuhair pun letak di bawah dah. Ini hampa nak menikah, kata mau menikah ni. Anak banyak tempat lain lagi ni. Tang situ bergaduh lah. Di telefon pakwa dia, awak mana ni wak? Dah lama ni wak. Kamu ingat aku apa? Awak letak kamu. Wak. Kereta aku pancit, sabarlah. Tak je lari mana aku. Hari pertama dah bergaduh dah. Sedangkan itulah tuan-tuan, yang ketiganya, bila selesai saja akad nikah, ujian pun bermula. Ujian kesabaran bermula. Ujian kasih sayang bermula. Ujian dengan mak bapak bermula. Ujian dengan mertua bermula. Ujian dengan kesusahan akan bermula. Ujian keseronokan akan bermula. Kahwin saja ujian pun bermula.
Berapa ramai yang tak boleh sembahyang subuh lepas kahwin? Masa bujang dia boleh sembahyang subuh, tak ada, sebab tidak ada siapa yang peluk dia. Lepas kahwin ada orang peluk. Berapa ramai yang boleh buang pelukan tu? Abang nak mana solat subuh berjemaah? Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajipanmu. Berapa ramai yang boleh buang selimut, yang boleh buang tangan? Abang, jom kita sembahyang subuh berjemaah. Berapa ramai yang tak boleh buang? Abang nak ke mana abang? Sembahyang subuh dah pukul 6 dah, boleh bangun. Awal lagi bang. Awal apa pukul 6? Abang ni tu imam. Abang tak pergi tak sembahyang dia orang kan, kamu tahu? Abang kan tak bila ada. Abang SMS je cakap. Sikit perut ke apa ke, tahu lah orang tu buat. Abang kena bagi kepercayaan pada Bilal abang. Sampai bila abang nak jadi imam? Selama lama dia akan harap pada abang je. Bila ada dia buat, bila belah diri imam abang. Ya tak ya juga. Handphone abang mana? Itulah ujian pertama tuan-tuan. Nak buang tangan, nak buang kaki yang duk peluk kita pun tak boleh buang. Itu bermulanya ujian. Masya Allah, subhanallah. Itu sebab bila selesai saja akad nikah, itu baru ujian pelukan pun kita tak boleh buang. Bayangkan ujian-ujian lain yang akan bertimpa-timpa datangnya, satu persatu. Yang keempatnya, bila kita selesai saja akad nikah. Bila kita selesai saja akad nikah ni tuan-tuan, maka jadilah satu ikatan, yang mana ikatan ini akan berpanjangan sampai hari kiamat. Ingat tuan-tuan, bila kita kahwin dengan isteri kita, panjangnya itu, hubungannya itu akan sampai di hari kiamat. Sebab dia ada anak insya-Allah. Dia ada cucu. Anak dan cucu isteri suami ini akan berdakwah-dakwi di hari kiamat. Isteri akan dakwa suami dia, suami akan dakwa isterinya, anak-anak akan dakwa bapaknya, bapa akan dakwa anak-anaknya. Dia akan bermula tuan-tuan. Kalau kita tak kahwin, senang. Siapa nak dakwa kita? Tak mengajar dia baca Quran. Kita tidak ada isteri, kita tak ajar orang baca Quran, kita tak didakwa. Tapi kalau kita ada isteri, kita tak ajar dia ilmu pengetahuan, isteri akan dakwa. Ya Tuhanku, aku tidak sembahyang, aku tidak pandai sembahyang ni sebab suami tak pernah ajar aku. Nak cakap apa tuan-tuan? Allah akan panggil suami dia, Pak Long, betulkah Pak Long tak pernah mengajar isteri Pak Long? Dah ada dia duk main mengaji tu, surah Mustaqim tu tiap-tiap hari buat kuliah maghrib tu kira mengaji. Isteri kata dia orang mengajar secara umum je, dia orang tak ajar cara betul-betul. Ni yang tak betul sembahyang ni sebab suami saya tak ajar. Siap jawab tuan-tuan. Nanti Allah akan tanya pada anak-anak, kenapa kamu makan benda yang haram? Jawab anak-anak, di mana saya tahu, bapak saya yang buat balik nasi beras ni. Saya tak tahu. Saya makan je. Tanya pada isteri, kenapa kamu makan benda yang haram? Saya tak tahu, suami saya buat balik benda haram. Tanya pada suami, kenapa kamu bawa balik benda haram wahai suami? Saya bukan ambil benda haram, saya jumpa beras tu tepi jalan, lori beras terbalik, saya ambil lah. Kalau saya tak ambil, orang lain ambil. Salah ke perbuatan saya? Cerita. Jawab tuan-tuan. Ya, perbahasan itu akan berlaku. Sebab itu bila kita ingat, kita genggam saja tangan naib qadhi, selesai saja kita berjabat tangan akad nikah, maka bermulalah soal bicaranya di hari kiamat. Sebab itu kita kena jadi ittaqullah. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Kita kena takut kepada Allah. Takut sungguh tuan-tuan. Seurat rambut isteri kita dibiarkan ditengok oleh orang lain, kita akan disoal di hari kiamat. Kita akan disoal tuan-tuan. Ada perbuatan anak dara kita yang tak betul. Maknya pakai tudung labuh, bapaknya pakai serban labuh. Tapi anak dara dia tak pakai apa. Tak ada yang labuh pun, semua ketat. Mai hantar mak dia ke surau, pakai baju adik, dia umur 16, pakai baju adik dia umur 6 tahun. Tu imam ni garu serban, tak tengok rugi. Macam baru ni lah saya ceramah di Ampang baru ni, forum perdana di sekolah Ampang, Tasik Ampang kah. Saya balik, saya singgah lapak tuan-tuan, singgah di Rawang. Isteri saya pergi ambil air, saya duk makan ciakutiau.
Satu orang lintas depan saya, pergi beli apa tu. Perempuan dia pakai seluar ni sejengkal. Seluar pendek sejengkal. Ustaz tahu mana? Saya rasa nak suka sejengkal. Astagfirullahalazim. Bolehlah tengok masa itu sebab isteri saya tak ada. Saya pun astagfirullahalazim. Tapi saya sebut kuat. Astagfirullahalazim. Saya sebut kuat. Dia tengok saya. Saya pun tunduk takut. Masya Allah tuan-tuan, sejengkal. Subhanallah ni tuan-tuan, ni hang ni pakai sepeda ke pakai seluar. Sudah hilang dah perasaan takut. Kita pakai kepiah ni pula takut tengok. Ya Allah. Sekali dia main duduk depan celapak depan kita. Nak kata apa? Astagfirullah. Tak berani tuan-tuan. Jadi mak bapak ada yang bagus-bagus, anak pula yang pakai seluar ketat sejengkal. Allah akan soal di hari kiamat. Jadi tuan-tuan, inilah 4 perkara yang akan berlaku selepas kita akad nikah. Sampai bila? Sampai salah seorangnya mati, sampai kedua-duanya mati. Maka urusannya itu akan berpanjangan sampai hari kiamat. Jadi jangan kita anggap perkahwinan ini bukan main-main. Benda yang main-main, jangan dok anggap benda main-main. Jangan berkata perkahwinan ini tak ada apa lah. Jangan. Ada orang yang cuma buat persiapan betul-betul sebelum kahwin. Masya Allah. Sebelum kahwin dia buat hantaran dia 2 bulan tak keluar rumah. 2 bulan duduk buat bunga telur lah, hadiah lah. 2 bulan tak keluar dia dengan mak dia. Buasir dua-dua orang. Tak hanya berdiri-diri, duduk saja-saja. Ada yang pergi jumpa dengan orang yang menganjurkan majlis perkahwinan, bincang sampai 10 kali. Konsep apa? Konsep tema. Kita buat tema dalam hati ada taman. Jadi kita buat bentuk hati, kemudian kita buat macam taman-taman, ataupun kita buat macam salji kan. Kita jumpa dengan orang yang uruskan perkahwinan ini. Konsultan ni ada tuan-tuan. Jadi kalau macam tetamu masuk kan, kita buatkan macam dia turun kan, you all turun daripada macam kayangan, so nampak. Astagfirullahalazim, masya-Allah. 10 kali nak bayar dia berapa tu ribu tuan-tuan. Segala mak nikah dikutipnya. Kayu ranting tengah jalan tu mau dikutip. Kayu ranting ni kalau kita letak basuh bunga, bola-bola lampu cantik tau kata dia. Subhanallah, ada yang buat persiapan perkahwinannya kaknya tempah di Bandung. 1000 tambang kalau terbang pergi Bandung. Kenapa tak tempah kad dekat A4? Tak bayar, merempak. Kenapa dekat A4 pun tahu kata dia. Kadnya semua tak cantik. Sebab tu saya pergi ke Bandung. Nak nampak kad dia macam kotak kan, masuk dalam ni cantik. Padahal orang nak baca tarikh je, tarikh. Itu pun kadang-kadang belum tentu pergi. Allah, bertembung pula dengan saudara aku menikah. Akhirnya kad yang harga RM10 buang begitu saja. Kadang-kadang kita buat persiapan, ya Allah, tempah baju hebat tuan-tuan. Jahit tudung ni, labu ni tak tahu berapa banyak. Belah sini labu kundok, labu ci, labu ayak, tatah-tatah. Tapi kita tak buat persiapan selepas kahwin. Ada yang buat persiapan sebelum kahwin, semasa kahwin, siap panggil kumpulan hadrah Darul Tahfiz Al-Quran wal Hadis ni. Masya Allah. Kena pakai macam ini. Budak-budak bila pengantin masuk je dalam hotel, mula tepuk. Dia pijak aja lantai, pam. Selagi belum pijak lantai hotel, apa jangan pak. Pakai duduk standby lagu tu. Yang kepala dia Ustaz Zuhair. Jatuh tangan Ustaz Zuhair, pak, baru dia buat tuan-tuan. Kadang-kadang dibuatnya dengan lagu selawat. Sallallahu ala Muhammad. Bukan tak bagus selawat. Bagus. Tapi tak apa kena. Hak pengantin ni pakai bentang dada. Ni pakai bentang dada. Hak lelaki pula pakai kot bow lagi. Kot putih bow. 8 lapis baju dah. Hak pengantin perempuan pula tak ada lapis. Betul-betul baju pengantin je, baju dalam tak pakai. Buat bunga jalan. Sallallahu. Tak kena tuan. Saya rasa tak cantik tuan-tuan. Yang hak duk selawat ni semua selempang hijau semua ni. Sallallahu. Tak kena tuan. Ustaz, kalau perempuan tu pakai tudung semua, macam mana Ustaz? Pulang kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan tengok kena tak kena. Kalau tukar lagu lain Ustaz, tukar lagu lain. Selamat
pengantin baru tu pula saya tak naklah kafalah. Sebab kita kena hormat kan. Tuan-tuan tengok kita selawat tadi kan, semua orang seronok sebab semua orang tutup aurat. Semua orang tadi kita selawat semua dengan bangganya, dengan besar hatinya, naik bulu rumah kita dengar orang berselawat. Sebab kita hari ni semua pakaian dia mengikut syarak, mengikut syariat. Tiba-tiba bila kita selawat tu, Allah tengok-tengok kawan ni pakai baju ketat, kebaya pula sampai ke paha, dia bawa bunga telur. Tuan-tuan, ada orang yang bila nak bagi bunga telur hantaran, nak bagi letak atas meja makan tu, semua nak darah. Dia pilih hak baju kebaya pula, ikut pula, belah sampai ke paha. Kenapa tak boleh orang macam Ustaz Zuhir yang bagikan bunga telur tu? Orang macam Zainal kan, Luqman S pun ada ni, nampak ni. Dia tu boykot saya baru ni main Luqman S ni. Bagi tu dia Luqman S janggut sampai ke pusat. Ha ni bunga telur ni abang-abang ni. Tak ada siapa nak ngorak Luqman S. Main nak darah tadi, hai takkan satu aja bagilah sepasang. Alamak tu dia jadi ngorak kot lain. Ada orang yang membuat persiapan perkahwinan, masya-Allah, dapur buat lain. Mak ni pecah dapur, dry kitchen, wet kitchen. Pasal apa? Nak main menantu. Haji tak pergi juga. Haji tak pergi. Ada orang yang nak sambut menantu ni, masya-Allah, Sabtu Ahad tak boleh pergi mana dah, cat rumah, bumbung pun dia cat. Apa kena mengena cat dengan menikah? Yang pentingnya ialah persiapan kita nak menghadapi pertukaran status. Dulu anak dara, sekarang isteri. Dulu bujang, sekarang suami. Pertukaran status itulah yang kita kena belajar. Kena belajar bagaimana nak jadi isteri soleha, bagaimana nak jadi suami yang soleh. Pertukaran status. Dulu janda, sekarang nak balik menjadi isteri. Macam mana nak buat? Kalau janda muda, nama dia janda, Kak Jan. Kalau janda tua, nama dia Jantu. Jadi pertukaran status ni kita kena belajar. Sebab kadang-kadang dia tak boleh nak biasa lagi pertukaran status. Dia masih lagi dia perasan bujang, padahal dia dah ada isteri di sebelah dia. Bila dia bujang, malam-malam dia lepak dekat nasi kandar pelitah. Dia perasan dia bujang, dia lepak dengan member dia dekat nasi kandar. Semalam saya sampai di hotel pukul 4 pagi, tuan-tuan, masya-Allah, meriahnya. Lagi pukul 4 malam ni ada bola kan, bola habis dah. Tapi tengok, ya Allah, yang pondan-pondannya. Saya pakai baju Melayu semalam, duduk naik lift, duduk tengok. Mereka tengok saya tengok mereka. Jatuh saya pula malu. Ya, tengok yang pakai skirt. Ya Allah, subhanallah, masya-Allah, tuan-tuan. Yes. Jadi ada orang yang bila dah kahwin, dia lupa yang dia tu suami. Pasal apa tinggalkan isteri di rumah? Kenapa tinggalkan isteri di rumah? Kenapa nak ikut budaya kita masih kata-kata bujang lagi? Kita dah ada isteri, ada anak. Lepaklah dengan isteri di rumah. Tengok bola di rumah. MU lawan MC. Menang MC 1-0. Patutnya MC kalah sebab dia cuti. Tapi dia menang juga. Cuti-cuti pun menang. Itu hebatnya MC, tuan-tuan. Subhanallah. Tapi kita tak mau. Kita tidak memilih keseronokan dengan isteri. Kita tidak memilih keseronokan dengan suami. Kita memilih keseronokan dengan orang lain. Kita datang kuliah maghrib seorang-seorang, isteri tinggal di rumah. Kadang-kadang isteri datang kuliah maghrib, suami tinggal seorang-seorang di rumah. Kita berkahwin menjadikan kita ini hidup buat kerja sama. Apa dia kahwin? Masalah berkongsi bersama. Apa dia kahwin? Keseronokan berkongsi bersama. Apa dia kahwin? Kesusahan, kesenangan berkongsi bersama. Apa dia kahwin? Masing-masing memberikan pendapat, pro and kontra, mesti kena ada. Hormat menghormati, barulah nikmat kahwin, tuan-tuan. Yang tak jadi seronoknya kahwin ini ialah adanya kuasa veto dalam rumah. Penghargaan tidak diberi, nasihat tidak mau didengar. Sebab itu rumah tangga tak jadi seronok. Baik, jadi tuan-tuan, pada hari ini itu baru mukaddimah, tuan-tuan. 45 minit mukaddimahnya. Isinya wallahu a'lam, tuan-tuan. Hari ini saya nak sebut kepada tuan-tuan tips bagaimana nak menjadikan dunia rumah tangga kita ini ialah syurga.
baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Dia ada tips. Macam kita lah, tip nak bagi rumah kita cerah, nak bagi rumah kita lapang, cat warna putih, rasa lapang. Ada yang kata nak bagi rumah tu rasa lapang, kena buh cermin banyak. Bila buh cermin banyak, rumah sempit jadi lapang. Tiap-tiap hari pecah cermin, belaga dengan cermin. Anak duk belaga, dia ingat ke apa, pecah cermin. Ada orang yang nak bagi lapang rumah, jangan bubuh perabot. Perabot tak ada, kursi tak ada, apa pun tak ada, kompong lapang. Maka bagaimana tuan-tuan nak menjadikan rumah tuan-tuan syurga tuan-tuan? Di sini kita akan sebutkan pada tuan-tuan. Saya di Perak, di Radio Perak, saya membuat rancangan Dalam Hati Ada Taman. Setiap minggu hari Selasa 5:30 petang sampai 6:30 petang. Namanya Diha. Dalam Hati Ada Taman. Singkatannya Diha. Ya, tagline lagu dia ialah curi 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 hatiku, cuma nun jauh selalu. Bersama dengan saya Ustaz Kazim Ilyas, UKE. Setiap Selasa 5:30 petang hingga 6:30 petang dalam rancangan Dalam Hati Ada Taman di Perak FM. Untuk koma aja. Itu tagline dia tuan-tuan. Kan? Jadi saya bukakan satu rancangan yang cerita tentang rumah tangga aja. Bagaimana rumah tangga aja. Hari Selasa nanti, minggu depan tajuknya ialah poligami. Okey, tajuk minggu depan poligami. Jadi tuan-tuan yang duduk di Keramat ni mungkin tak dapat lah. Kena pipo lah hari Selasa depan. Khas nak dengar tajuk poligami. Baik, jadi dia nak buat apa benda pun dia ada tips. Dia ada tips. Nak buat apa benda pun dia ada kaedah. Saya semalam, mereka datang pada saya, bagi dekat saya 10 lagu. 10 lagu untuk saya hafal, untuk saya tengok sesuai tak sesuai, untuk dirakamkan lagu-lagu ni oleh penyanyinya, iaitu Ustaz Kazim. Ya. Mereka hantar dekat saya lagu untuk jadi recording artis. Ya, selepas ni tuan-tuan, rambut saya pun rebonding lah. Ya, herannya kumpulan penyanyi jadi penceramah. Hak penceramah pula nak jadi artis. Itu ni rasa pelik tuan-tuan ni. Di antara tanda-tanda kiamat tuan-tuan. Tanda-tanda kiamat kecil. Saya tengok lagu dia, tengok lagu ni. Kalau buh kat radio orang tidur lah. Ya, lagu tuan-tuan. Ada tips nak bagi nafas elok. Sebab tu saya setiap kali cuti sekarang saya panjat gunung. Bawa anak-anak panjat gunung. Maklumlah nak jadi artis. Panjat gunung nak jaga pernafasan. Ais ni tak minum lah. Tip nak bagi suara sedap. Panjat gunung nu, menjerit atas gunung. Halo. Nyonya pun tengok. Hayah, apa saya? Saya malu dengan nyonya tuan-tuan. Kita naik gunung tu punya letih, dia selambat rok potong. Selambat rok aja. Sudah letih letih lahnya. Ayah, muda pun banyak letih. Dia relax selama rok aja. Jalan kaki gede-gede boleh atas bukit. Lepas dia potong saya, basikal pula potong saya. Nyonya juga ada potong. Saya kata, ya Allah, tak terberak ke dia ni? Kita hak jalan kaki ni pun seksa, dia boleh naik basikal atas trek. Subhanallah. Nyonya ondai. Makcik-makcik kalau belakang sana naik bukit guna basikal tak tahulah. Saya rasa dia empuk basikal tu. Dia turun, dia merajuk tuan. Ni tips nak bagi suara cantik. Semuanya ada tips. Begitulah dengan rumah tangga. Bagaimana nak bagi rumah tangga kita dapat syurga. Syurga rumahku. Baiti jannati. Nombor 1, jagalah keberkatan. Yang pertamanya ialah tolong jaga keberkatan. Apa dia keberkatan? Saya ni doktor. Saya ni doktor. Doktor di mana? Doktor di klinik, di hospital kerajaan. Isteri saya suri rumah tangga. Isteri telefon. Bang, nanti buat balik Panadol. Sakit kepala lah bang. Okey. Saya doktor. Sepatutnya saya pergi ke mini farmasi saya, ambil ubat, buat balik untuk isteri. Tak. Apa saya buat? Pergi ke klinik swasta, ambil ubat di klinik swasta, bawa balik pada isteri. Isteri tengok klinik Dr. Johari.
Abang pergi klinik Dr. Johari ke? Kenapa tak ambil ubat hospital je? Abang tak boleh ambil ubat hospital sebab kamu tak datang untuk dapat rawatan. Maknanya abang dah mencuri ubat hospital. Abang pergi ke klinik Dr. Johari, abang bayar duit pada dia untuk ubat kamu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ubat yang kamu makan ini jadi barakah pada kamu. Itulah nama dia barakah. Berapa ramai yang tak faham? Abang, ambil ubat Panadol tau. Sakit kepala lah bang. Okey. Yang duduk ya, dia rehat tidur tau. Tengok Doraemon ya. Kemudian dia pergi ambil atas nama kapasiti dia doktor, dia pergi ambil ubat hak kerajaan punya. Tanpa isteri dia datang daftar, tanpa isteri dia ambil nombor rekod, tak ambil apa, buat balik. Itu namanya mencuri. Itu yang jadi tak barakah. Kepala isterinya hilang sakitnya. Bukan kepala isterinya hilang, kepala dia sakit hilang. Tetapi barakah juga turut hilang. Macam mana sakit kepalanya hilang, begitu jugalah dengan barakah rumah tangga itu sedikit-sedikit hilang. Berapa banyak orang yang buat macam ni tanpa dia perasan. Dia tak perasan tuan-tuan. Benda itulah yang menjadikan barakah hilang dalam rumah tangga. Bila keberkatan hilang dalam rumah tangga, sebab itu tuan-tuan tak seronok. Ada benda kosong dalam rumah tangga tuan-tuan. Jadi apa dia contoh-contoh keberkatan yang lain? Keberkatan yang lain contoh-contohnya apa? Apabila tuan-tuan bawa balik benda haram. Apabila tuan-tuan tak perasan benda itu haram sedangkan dia adalah haram, dijadikan makan, dijadikan minum, dijadikan pakaian, maka hilang keberkatan dia. Ni kita buat kenduri ni, banyak yang bawa balik lauk. Bawa balik lauk surau. Dia ialah pembantu. Bila catering buat, caterer buat kenduri, dia bantu pergi buat caterer pergi bagi kat dia. Nah, ni untuk kamu. Sebab siapa nak bagi pada aku? Apa sebab nak bagi pada aku? Sebab itu bila saya masak di sekolah, orang buat kenduri, tukang masak ni, catering ni, dia bagi dekat saya satu mangkuk. Saya tanya dekat dia, perlu apa bagi dekat saya satu mangkuk nasi dengan lauk? Dia kata, bagilah untuk ustaz. Saya kata, tuan kepada kenduri ni suruh bagi makan semua orang. Bagilah makan semua orang. Kenapa ada khas untuk saya? Tapi ustaz, saya dah minta izin daripada tuan dia untuk bagi pada ustaz. Minta izin, saya ambil. Kalau tidak, tak cukup orang lain. Orang yang buat kenduri rasa malu, orang yang buat kenduri terasa, bila dia tak ikhlas bagi, maka hilang barakah kita. Jadi saya minta tuan-tuan, yang mana rajin pergi kenduri, yang mana pergi majlis-majlis perkahwinan, kenduri, doa selamat, yang rajin bawa plastik dalam poket, tolonglah berhati-hati. Melainkan kalau kenduri dah habis, orang dah balik, lauk banyak tertinggal, boleh tuan-tuan bawa balik. Ini kenduri masih berjalan, orang sedang datang, orang sedang rancak makan, ada yang bubur dalam mangkuk tingkat, 4 tingkat mangkuk dia. Bawa balik ke rumah, anak satu, dia satu. Bangga je balik. Hui, buat balik. Ini namanya tidak ada keberkatan. Okey, lepas ni tuan-tuan, tolong buat. Pastikan bila kita bawa balik ke rumah kita, makanan yang betul-betul halal, yang betul-betul dijamin kebersihan dia. Nombor 2, bagaimana kita nak menjadikan rumah tangga kita ini rumah tangga yang syurga. Hendaklah kita memanjakan isteri kita atau suami kita dengan panggilan yang disukai. Tuan-tuan panggil apa isteri tuan-tuan? Nabi Muhammad panggil ya muwaffaqah, wahai perempuan yang cerdik. Nabi Muhammad panggil isterinya ya Humairah, wahai perempuan yang putih kemerah-merahan. Abang-abang panggil apa? Ayang, bagus. Cinta, bagus. Panggillah yang baik. Kajol. Tak salah panggil kajol, yang salah panggil kojol. Itu salah. Dia panggil isteri dia, Masya Allah, wahai pendekarku. Mana ada orang panggil kita pendekar? Isteri panggil kita pendekar. Wahai panglima. Seronoknya tuan-tuan. Suami pula panglima sungguh naik ke atas ni. Panglima harimau berantai. Panggil satu panggilan yang isteri suka. Wahai cute. Kan? Panggil dia, panggil yang baik-baik. Ini tidak panggilnya melah. Melah. Astagfirullahaladzim. Tebal pula tu. Bukan melah abang, Jamilah, tak kira lah. Melah juga tuan-tuan. Nampak sangat tak ada
tak ada hormat. Kena panggil dengan panggilan yang baik-baik, macam Pak Uda panggil dengan Mak Uda dia tu, anja, ayang. Tapi janganlah tunjuk pada orang menyampah. Ini duduk depan surau, isteri di sebelah belakang, anja. Menyampah aku mau ada bini 2 lagi, tak macam ni. Ada tuan-tuan jenis macam tu duk highlight dalam TV. Saya pun naik ronsen. Macam mana ayang macam ni? Dalam TV ni malu kat orang. Hang panggil atas katil dalam bilik sudah. Ni depan orang, anja, ayang. Nah, ini lagu mana tau. Jadi tolong lepas ni jangan panggil hoi. Oi, orang tua. Oi, maklum, jangan panggil tuan-tuan. Panggillah dengan panggilan yang sayang, yang menunjukkan kita menghargainya. Ya, walaupun kita dah tua, tuan-tuan ni ada yang umur 70, isteri 64, panggillah dia. Ya, anjang, ayang. Ya, darling. Ini tak ada lah, darling hilang, ayang pun melayang. Yang ada sekarang, Enggak ni. Nasi siap ni. Ni panggil dia tuan. Nasi siap ni. Datanglah hamba Allah tu, dah lah baju sengit sebelah, butang tak betul, tergedek-gedek. Subhanallah. Panggillah ke kanda. Kan saya dah ajar dah pada tuan-tuan, panggil adinda ke kanda. Aduhai adinda, dengarlah madah ke kanda, tercurahlah cinta hanya padamu juga. Panggillah elok-elok, halal. Ni bila kita panggil yang baik-baik masa bercinta. Masa bercinta tu, ya Allah, Ina, ya, Boboy, B. Sekarang panggil B. Dia panggil B. B. Dulu Wak, sekarang B. Dia panggil B sekarang ni. Babi ke? Apa benda B ni apa? Tengah baik B lah, tengah bergaduh babi. B rupa dia panggil Habib dia. B. Tengah baik B, tengah bergaduh, wallahu alam, macam-macam B keluar ni tuan-tuan. Yang ketiganya, selalu berkongsi rasa cinta. Berkongsi rasa dan berkongsi cinta. Jangan tuan-tuan hanya mengambil hari-hari sempena aja nak bagi hadiah. Hari-hari sempena aja, hari ibu, hari isteri, hari ulang tahun, tak payah. Setiap hari tuan-tuan boleh berasa cinta. Hari ni beli dekat dia, abang kenapa balik lambat abang? Abang pergi ke kedai emas, abang beli cincin untuk yang. Kan lambat lagi hari jadi kita, hari ulang tahun kita. Ini bukan untuk ulang tahun, ini sebagai tanda kasih abang pada ya. Masya Allah. Ya Allah abang, kalau macam ni tiap hari suruh nak makan, botak lah aku, kamu esok daripada sini sampai ke sini beramat je tuan-tuan. Cubalah kita buat, kita rasa kongsi. Yang saya selalu sebut pada tuan-tuan, basyiru wala tu'assiru. Bagilah orang suka, bagi orang suka. Basyiru wala tunaffiru. Bagi orang suka, jangan bagi orang jemu. Jom kita bagi satu benda yang menyukakan suami kita. Sibuk macam mana pun, rumah tangga kita bersih. Masuk pintu rumah, bila masuk dalam rumah, subhanallah. Saya pergi rumah sahabat saya di Jeddah. Ya, rumahnya kotak, rumah orang Arab. Mana ada bersegi-segi macam kita. Semuanya kotak belaka. Tapi bila masuk ke dalam rumahnya, Masya Allah, subhanallah. Saya ambil handphone, saya ambil gambar tuan-tuan. Minta izin ya Hajar, saya nak ambil gambar, nanti saya nak balik kat rumah. Suruh isteri saya buat macam ini. Cantik gila tuan-tuan. Masya Allah. Tingkap bukannya ada orang Arab. Orang Arab tingkap kurang. Orang putih tingkap banyak. Orang Arab tingkap tak ada. Ekon saja, tapi hiasan subhanallah, Masya Allah. Cantiknya. Suami yang penat tuan-tuan, bila masuk lagu tu memang hilang penat dia. Suami yang berhadapan dengan traffic jam, bila balik ke rumah dia, insya-Allah dia tak jam lah. Ini dah lah traffic jam di luar, di dalam pun jam. Nak masuk rumah pun jam. Pampers anak tengah-tengah, kursi roda anak ke tepi, Angry Bird anak di sini, baju dalam isteri dia tergantung pula di sini. Jenuh mengelinap jam tuan-tuan. Subhanallah. Saya semalam saya pergi satu rumah orang
Jadi dia jemput saya pergi rumah dia, saya pergi pagi semalam. Saya masuk tuan-tuan. Saya tunduk tak mau tengok apa. Saya tengok ke kiri, tengok baju dalam isteri dia gantung betul-betul kat ruang tamu. 3. Besar gila saya kata. Apalah, saya tak boleh duduk. Saya kata ni tak apa, saya duduk kat luar. Saya kita keluar. Tak boleh duduk tuan-tuan, saya tak boleh duduk. Tuan-tuan bayang tak? Elok je. Astagfirullahalazim. Kalau saya tak boleh tuan-tuan, ni sesak nafas rasa. Kita duduk tengok besar, kita boleh tak nampak. Jom kita bagi rumah kita ni rasa tenteram, rasa seronok, pergi ke dapur seronok, pergi ke tandas seronok, ya tidur seronok. Saya habaq banyak kali dah pada akak-akak, tukarlah cadar katil setiap seminggu 3 kali, 2 hari tukar, 2 hari tukar. Ini 6 tahun, 6 bulan sekali pun nak tukar. Itu pun nasib baik raya tuan-tuan. Kalau tak ada raya tak ada tukar. Cadar katilnya tengah-tengah je pudar dah cat. Dia punya color tu dah pudar. Yang eloknya tepi elok lagi. Cubalah setiap hari kita tukar tuan-tuan. Kita rasa bahagia, kegembiraan kita rasa bahagia. Kita bahagiakan rumah tangga kita. Tapi masalah dia, ada orang yang jenis macam itu. Dia tak ada peduli rumah dia, dengan semaknya, dengan semutnya, dengan lipatnya, dengan tikusnya. Ini kita tidak mahu budaya macam itu. Saya bila masuk dalam surau tadi, saya tegur pada sahabat kita, wanginya surau ni. Pak siapa wangi ni? Dia kata ada bakar. Wangi tuan-tuan. Rumah kita berapa banyak yang bakar. Yang duk bau sekarang di rumah kita ialah minyak gamat. Masuk bilik tidur minyak gamat berdengung. Pergi ke dapur pun minyak gamat, semuanya minyak gamat ada sekarang. Cuba pergi bakar setangi macam itu, bukannya salah. Beli hak besarnya tok tengah-tengah rumah. Oi tuan-tuan, orang datang, jiran datang, rumah terbakar ke gitu. Tak ada terbakar, aku bakar. Gitu dia. Barulah wangi, masya-Allah. Kita rasa seronok rumah kita ni. Yang keempat tuan-tuan, bersegera memenuhi permintaan. Sama ada suami ataupun isteri, bersegera. Abang, jangan lupa beras dah habis, gula dah habis, Milo dah habis. Ya, jangan lupa susu anak pun dah habis. Tulis bola poket. Balik kerja beli. Segerakan. Abang, jangan lupa abang. Mak abang telefon suruh call balik. Call balik. Apa permintaan dia? Tolong buat. Abang, jangan lupa abang. Ya, kereta saya tu semalam bunyinya krek. Abang pergilah repair, saya tak tahu apa bendanya. Tengoklah, isteri bawa juga. Jatuh dalam gaung, brek putih. Tayar cabut. Isteri bawa kereta, tayar potong kereta. Tayar siapa? Tayar isteri dia lah. Baru dah menyesal, sekarang menong. Dia ada cakap kat saya, kereta dia bunyi. Saya dah isteri dah mati, baru nak apa tuan? Masa dia cakap, abang kereta saya tu tayarnya bunyi krek. Abang pergilah cek, tengok skru cabut ke apa. Saya tak reti. Tengoklah. Dia pergi tengok bola. Pergi tengok bola di Perak. Dah lah pergi Perak jauh, kalah pula. Kan dah letih tuan-tuan. Besok isterinya pagi-pagi nak pergi ke universiti. Kawan belajar lagi hari Sabtu Ahad, accident.